Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar unit 17 teknologi dan kita, tajuknya pintu pagar automatik. Dalam tajuk ini kamu akan belajar membina dan menulis ayat. Sebelum itu, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membina dan menulis sekurang-kurangnya 3 ayat berdasarkan frasa dan gambar yang diberikan. Pastikan 2 buah buku ini iaitu buku teks Bahasa Melayu dan juga buku aktiviti jilid 2 sudah berada di hadapan kamu untuk cikgu teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang cikgu akan terangkan apa perbezaan frasa dengan ayat. Frasa ialah rentetan beberapa perkataan, manakala ayat pula gabungan frasa akan membentuk ayat. Frasa belum lengkap untuk dijadikan ayat, manakala ayat pula, ayat yang lengkap akan bermula dengan huruf besar dan berakhir dengan tanda noktah. Mari kita lihat beberapa contoh frasa dan ayat. Frasa, memancing ikan. Ayat, ayah memancing ikan di sungai. Dapat kamu lihat di sini, jika ayat perlu bermula dengan huruf besar, berakhir dengan tanda noktah. Jika frasa, di hadapannya tidak huruf besar dan tidak berakhir dengan tanda noktah. Mari kita lihat pula contoh kedua. Kereta api elektrik. Ini merupakan frasa. Untuk menjadi ayat, kamu boleh menulis ini kereta api elektrik. Walaupun hanya ditambah dengan kata tunjuk iaitu ini, ayat ini sudah lengkap. Ini kereta api elektrik. Bermula dengan huruf besar, berakhir dengan tanda noktah. Mari kita lihat contoh ketiga. Sedap dan lazat. Sedap dan lazat merupakan frasa. Kenapa frasa? Cuba kamu lihat di hadapan ayat, huruf kecil dan tidak berakhir dengan tanda noktah. Jadinya sedap dan lazat merupakan frasa. Mari kita bina ayat daripada frasa ini. Kek itu sedap dan lazat. Kamu tambah nama kek itu. K, huruf besar, berakhir dengan tanda noktah. Jadinya itulah perbezaan frasa dan juga ayat. Baiklah murid-murid, sekarang kamu buka buku teks Bahasa Melayu muka surat 106. Tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah pintu pagar automatik. Dalam tajuk ini, kamu akan belajar aktivitinya membina dan menulis ayat. Baiklah murid-murid, sebelum itu mari kita baca dahulu petikan teks tentang pintu pagar automatik. Boleh ikut bacaan bersama-sama dengan cikgu ya. Kawan-kawan, pada suatu hari saya dan keluarga pulang dari bandar. Pada masa itu, hujan turun dengan lebatnya. Ibu turun dari kereta untuk membuka pintu pagar. Walaupun ibu menggunakan payung, badannya basah kuyup. Kami kasihan melihat keadaan ibu. Berdasarkan teks yang telah kita baca tadi, gambaran situasinya seperti gambar yang kamu lihat ini. Dapat dilihat keadaan ibu turun dari kereta lalu membuka pintu pagar. Semasa membuka pintu pagar dalam keadaan hujan turun dengan lebat, ibu menggunakan payung tetapi baju yang dipakai ibu tetap juga basah. Jadinya ayah kesian melihat ibu dan ayah mendapat satu idea.
Apa ideanya? Mari kita lihat bersama-sama. Idea yang ayah dapat iaitu pasang pintu pagar automatik guna alat kawalan jauh, buka secara automatik, tutup secara automatik. Berdasarkan 4 maklumat ini, 1, 2, 3, 4, maklumat ini dikenali sebagai frasa. Jadinya, kamu perlu membina ayat daripada frasa yang diberikan ini. Baiklah, cikgu akan bimbing kamu untuk membina ayat yang pertama. Kita ambil frasa pasang pintu pagar automatik. Ayat yang boleh kamu bina: ayah memasang pintu pagar automatik di rumah. Cikgu tambah frasa nama ayah dan juga cikgu tambah keterangan di rumah. Dalam ayat perlu bermula dengan huruf besar di permulaan ayat dan berakhir dengan tanda noktah. Frasa seterusnya, guna alat kawalan jauh. Ayat yang boleh kamu bina berdasarkan frasa guna alat kawalan jauh ini, antaranya kamu perlu berfikir, apa guna alat kawalan jauh? Sudah tentulah pintu pagar automatik. Jadi kamu boleh tambah frasa nama pintu pagar automatik menggunakan alat kawalan jauh. Diingatkan lagi sekali, jika ayat perlu bermula dengan huruf besar, berakhir dengan tanda noktah. Seterusnya, frasa ketiga ini cikgu akan gabungkan dengan frasa keempat. Buka secara automatik, tutup secara automatik. Seperti yang telah kita ketahui, sekarang ini kita mempelajari tentang pintu pagar automatik. Jadi, apa yang buka secara automatik dan tutup secara automatik? Sudah tentulah pintu pagar automatik. Jadinya, untuk membina ayat, kamu boleh tulis pintu pagar automatik boleh dibuka dan ditutup secara automatik. Kita haruslah bersyukur kerana kemajuan teknologi telah membantu dan memudahkan kerja kita. Dapat kamu lihat di sini murid-murid, sebelum adanya teknologi, kita perlu membuka pintu pagar dengan sendiri. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, terciptalah pintu pagar secara automatik yang kita hanya menekan butang sahaja untuk membuka dan menutup pintu pagar. Ianya sangat memudahkan kerja kita. Seterusnya, kita akan buat latihan dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 32. Pastikan kamu menulis hari dan juga tarikh di muka surat yang kita belajar pada hari ini. Mari kita lihat soalannya. Tulis ayat berdasarkan frasa dan gambar. Di sini, kamu perlu menulis ayat di ruangan ataupun di garisan yang bergaris ini. Mari kita lihat frasa yang diberikan untuk membantu kamu membina ayat. Kereta api zoo, kereta api elektrik, kereta api barang, kereta api bukit. Mari kita lihat soalan yang pertama. Soalan yang pertama ini di dalam buku kamu gambarnya tidak berwarna. Jadi cikgu telah carikan gambar berwarna untuk kamu supaya kamu lebih jelas untuk melihat jenis-jenis kereta api ini. Sebelum kita membina ayat di sini, kita baca dahulu ayat yang diberikan. Kereta api ini dapat bergerak dengan lajunya. Cuba kamu lihat. Kalau bergerak dengan lajunya, kereta api apa yang bergerak dengan laju? Kereta api zoo ke? Kereta api barang? Kereta api elektrik? Atau kereta api bukit? Sudah tentulah kereta api elektrik yang akan bergerak dengan laju. Jadinya,
kamu perlu membina ayat menggunakan frasa kereta api elektrik. Contoh ayat yang boleh kamu bina, kereta api elektrik sangat canggih. Cikgu tambah frasa sangat canggih dan berakhir dengan tanda titik. Yang kedua, kereta api ini boleh membawa banyak barang dalam satu masa. Cuba kamu lihat gambar yang cikgu berikan ini, ada kotak-kotak yang boleh disimpan barang. Kotak-kotak barang ataupun kontena-kontena barang. Jadinya ini ialah kereta api barang. Okey, kereta api barang. Frasanya kereta api barang. Ayat yang kamu boleh bina, contohnya ini kereta api barang. Cikgu tambah kata tunjuk ini kereta api barang. Okey, ayat ini sudah lengkap, dimulakan dengan huruf besar, berakhir dengan tanda noktah. Baiklah, untuk ayat yang ketiga dan yang keempat ini hanya tinggal lagi 2 frasa. Kereta api zoo, kereta api bukit. Mari kita baca dahulu pernyataan yang diberikan. Kereta api ini membawa pelancong ke atas bukit dengan pantasnya. Jika membawa pelancong ke atas bukit, sudah tentulah kereta api bukit. Jadinya kamu perlu membina ayat di sini menggunakan frasa kereta api bukit. Cikgu nak kamu bina sendiri. Dan yang keempat, kanak-kanak sangat seronok menaikinya. Dapat kita lihat gambar yang cikgu berikan ini. Biasanya kita lihat kereta api ini berada di zoo. Jadi kereta api ini namanya kereta api zoo. Kamu perlu bina ayat di sini menggunakan frasa kereta api zoo. Siapkan latihan ini dan hantar kepada cikgu. Kamu boleh rujuk contoh ayat yang cikgu berikan dalam gambar pertama dan kedua tadi.